Okay, insyaAllah kita akan sambung sesi kita pada menit. Sesi utama kita untuk tengok market dan juga untuk live trade. Kalau ada setup, insyaAllah kita bagi secara live. Jadi minta tuan-tuan yang sebaik untuk share kita punya live ni kepada kawan-kawan, sahabat andai, paklong-maklong, pangah-pangah. Okay, yang Oh, masih yang apa orang kata trader yang masih struggle untuk cari setup ataupun tak reti nak trading tapi memang jiwa trader kental. Tuan-tuan boleh bakat hmm, share. InsyaAllah boleh bantu. Kami akan cuba bantu yang terbaik lah. Sebelum kita InsyaAllah. tengok kita punya trading malam ni, saya akan tengok dulu. Kita akan sama-sama lihat Forex Factory yang mana kat sini kita akan lihat tengok macam mana fundamental news yang bakal membentuk kita punya market dalam masa yang ni lah, yang terdekat ni. Okay, tuan-tuan, untuk sekarang ni kita tengok di pair, di major pair ataupun scanner ni menunjukkan major pair dan juga pair DJ, mana orang trade kuat, banyak orang trade. So di dalam major pair ni kita dapat lihat sekarang ni di waktu US, waktu New York berlakunya penguatan kepada USD, tapi malam ni saya rasa JPY paling strong lah, diikuti CHF. Untuk USD CAD pula tengok dia naik macam nak, maksudnya ada news lah untuk CAD. Mungkin ada berita tak baik untuk USD, untuk CAD ataupun USD untuk beta pair ni. Jadi untuk Euro USD kita dapat lihat kenaikan sebanyak 0.52%, manakala GU dia turun sebanyak negatif 0.66%. Biasanya kalau pair Euro dengan EU dan GBP USD ni dia akan naik seiring lah. Kalau Euro naik, GBP pun naik. Tapi kali ni apa yang berlaku adalah uh, Euro antara yang currency yang strong pada malam ni, manakala GBP antara yang terlemah pada malam ni. Dan kita dapat lihat di sini kenaikan dia memang kata USD tengah-tengah. Ini memang jarang sekali berlaku tapi tak mustahil. Seterusnya ada pair USD JPY. Kita dapat lihat JPY orang start beli dan trader-trader bearish dapat menurunkan harga pada dah dapat break support dan dengan candle yang strong untuk Marubozu. Penurunan yang kita dapat lihat sekarang ni memihak pada JPY sebanyak negatif 0.86%. InsyaAllah kalau kita tuan-tuan follow kita punya live pada minggu lepas, kita ada banyak sekali sentuh tentang USD JPY, currency macam mana dia pergi. Dan kita dapat lihat reversal pattern sudah berlaku di time frame H4 complete. Kita hanya bertunggu dia break pattern. Dan insyaAllah malam ni kita sudah dapat lihat pattern itu sudah break. Seterusnya pair chef USD CHF juga sedang berlaku penurunan dan kita tengok kawasan support sudah pun di break. Okay, penurunan yang hari ini saja dah sampai negatif 0.53%. Untuk UCAD pula dia break dia di USD CAD banding malam ni antara yang strong lah, USD strong untuk bandingan CAD, jadi CAD lemah. Jadi kalau tuan-tuan trade CAD JPY, insya-Allah malam ni dia CAD JPY akan jadi antara currency yang sedap untuk kita trend, kita buat sell position kerana pelemahan pada sangat ketara pada CAD dan JPY yang sangat-sangat strong. Untuk AUD USD dan ZAD USD kita dapat lihat pair ni lebih kurang saja, tapi memang kita dapat USD kuat pada hari ini. Penurunan untuk AUD USD negatif 0.73%, manakala Kiwi USD 0.66%. Kita dapat lihat apabila waktu US saja dia berlaku sideways, mungkin sekarang ni berlaku news untuk USD dan kita dapat lihat penurunan yang sangat-sangat ketara. JJ pula dia sudah break kawasan support, insya-Allah dia akan continue jatuh sampai ke maybe orang kata dia nak retrace balik tempat yang sudah break sebelum ni, sebelum naik. Dan penurunan untuk JJ malam ni sangat-sangat kuat, negatif 1.40%. Biasanya kalau di penurunan dia melebihi angka 100% ni, untuk currency kita kata dah cukup kuat, sangat-sangat kuat. Kerana untuk forex ni biasanya dia banyak entiti yang kawal seperti bank pusat. Bank-bank dia akan elakkan pair ni daripada fluctuate begitu kuat. Dia tak macam kripto kata 5% sehari tu bergerak, itu normal.
Ada yang baru ni kita dikejutkan oleh berita tentang cryptocurrency yang bernama Luno. Luna. Pair Luna ni, currency Luna ni sudah jatuh 100% pada satu malam saja disebabkan oleh satu berita orang kata pump and dump lah untuk daripada big player. Jadi untuk cryptocurrency dia aset yang agak berisiko, jadi tuan-tuan kena faham lah apa tu cryptocurrency sebelum tuan-tuan menggunakan trading di dalam dalam crypto. Kalau dekat forex ni kita memang ada kawal, InsyaAllah kalau tuan-tuan dekat stop loss PE tu biasanya dia akan kena lah. Kadang-kadang untuk crypto ni kadang-kadang ada masa dia boleh buat profit, tapi bila dia dah main perangai dia tu bearish style tu siap lah, 100% pun boleh sampai. Itu yang kita kena hati-hati lah untuk crypto. Dan untuk economic calendar, minggu ni kita dapat lihat secara kasar banyak big impact news. Ada bank cuti pada hari Khamis, itu kita nak cakap. Dan kita akan lihat satu persatu untuk currency. Economic calendar untuk hari Isnin semalam, bank cuti untuk Canadian dollar. Dan seterusnya pada hari ini ada GBP, ada GBP, Governor berucap pada 10 suku malam. Dan mungkin penurunan GBP pada hari ini juga disebabkan oleh berita semalam lah. Mungkin ada keputusan yang tidak memihak pada GBP. Pada hari ini 24 bulan ada big impact news untuk euro. Bacaan German flash manufacturing PMI keluar sebanyak 54.7% banding dengan forecast, melebihi forecast lah sebanyak 0.06%. Memang kuat. Dan dah juga lebih daripada bulan lepas, iaitu 54.6, lebih 0.1 saja. Manakala untuk German Flash Services PMI, bacaan dia adalah sedikit berkurang, 56.3 banding dengan fokus 57.2. Dan seterusnya adalah media impact news pada hari ini. Malam ni tidak ada big impact news, hanya media impact news untuk USD 9.45 malam tadi. So, kita akan refresh, mungkin ada data sudah keluar. Jadi data dah keluar untuk flash manufacturing PMI, dia punya bacaan dia tidak banyak beza banding dengan forecast, beza sebanyak 0.1%. Jadi tak banyak efek sangat untuk USD malam ni. Manakala untuk flash services PMI dia berkurang sebanyak 2.4% je tu. Lebih sikit. Okay. InsyaAllah. Jadi dengan pengurangan flash services PMI ni, mungkin kita dapat lihat USD lemah. Jadi jangkaan kita USD lemah, tapi bacaan menunjukkan USD strong. Mungkin ada berita di sebaliknya. Esok ada 12 pagi ada Pak Long Power berucap untuk big impact news pula 10 pagi esok. Siapa yang trade Kiwi dollar berhati-hati. Kiwi dollar ada big impact news kerana official cash rate akan keluar, yang mana fokus adalah 2% berbanding dengan bulan lepas, tahun lepas kot, 1.5%. Jadi apabila cash rate naik, misalnya dia punya currency ni orang kata akan jadi strong lah, kerana macam orang bayar interest rate dah tinggi. Dan sebenarnya dia menyebabkan orang banyak investor banyak beli currency yang dinaikkan dia punya cash rate. Dan juga ada ucapan monetary policy statement untuk Kiwi dollar dan juga rate statement. Sebelah pagi pula ada press conference. Sebenarnya untuk sebelah petang dan malam tidak ada big impact news. Okay, untuk hari Khamis, FOMC meeting minute pada pukul 2 pagi. 5.10 pagi hari Khamis ni ada Kiwi dollar, ada ucapan daripada Governor Bank. Hari Khamis juga kita akan saksikan chef cuti, Euro cuti, Bank Perancis dan Benjamin cuti lah terutamanya. 8.30 malam ada big impact news untuk US dollar dengan bacaan jangkaan prelim GDP negatif 1.3, lagi baik daripada bulan lepas, negatif 1.4%. Sedikit improvement, tapi kita kena tengok dulu macam mana data yang keluar. Pada hari Jumaat ada satu lagi big impact news untuk USD, iaitu core PCE
price index. Mana berjangkaan untuk forecast adalah sama dengan bulan lepas, itu 0.3%. Boleh Ifan? Boleh. Jadi saya Cantik. akan pass kepada Sifat untuk sama buat currency stream kita. Dan juga Okey, terima kasih Sifat nak buat analisa apa terpulang. Okey, insyaAllah. Saya akan share skrin lah. Ya, sila. Alright. Okey. So nampak kot sebenarnya. Okey, Alhamdulillah. So kita boleh lihat dekat sini tuan-tuan, kalau yang mana masih baru tuan-tuan boleh pergi ke finviz.com/forex.ashx. So dekat sini tuan-tuan boleh dapatkan, kita boleh tengok currency strength kita, dia ada banyak. Yang pertama kalau kita nak main forex, currency pair kan, pair kita tekan forex lah. Kalau macam Sifat kata tadi, yang crypto tu, Luno semua, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okey, sini tuan-tuan boleh Ricky lah masuk website ni. Okey, untuk yang barulah. Dia banyak sebenarnya untuk currency strength ni. Salah satu dia Finviz. Okey. So, untuk Euro USD. Okey, kita tengok tadi. Untuk tengok kekuatan memihak kepada Euro berbanding USD sebanyak positif 0.47%. Okey. Peningkatan dia tu kalau kita lihat sini boleh lagi menaik tuan-tuan, boleh lagi naik lagi sedikit. Okey. Ke level 1.0800 iaitu area swap zone lah. Area swap zone yang pada saya cantik sebenarnya untuk dia nak patah balik. Okey, selalunya macam itulah. Okey, dan kalau kata dia tembus tuan-tuan, dia akan pergi ke resisten yang berada di atas. Okey, tetapi kebarangkali untuk dia patah balik adalah sangat tinggi. Okey, sangat tinggi. Okey. Alright, untuk GU tuan-tuan, GU kita ada negatif 0.60%. Bermaksud USD lagi kuat pada GBP. Sebanyak negatif 0.60%. Banyak 60% lah, 5%. Okey. So dekat sini tuan-tuan, kita boleh lihat okey, peningkatan dia sudah lemah lah. Kalau kita tengok peningkatan dia tu sudah lemah, and then dia sekarang dalam proses nak turun lah sebab USD lebih kuat kan. Dia dalam proses nak turun, dan insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tarik trendline tu, dia respect trendline dan insya-Allah dia boleh turun lagi sampai level 1.22 balik. 1.2200 insya-Allah. Okey. Kalau USD menunjukkan kekuatan, penguatan, insya-Allah dia akan turun sampai level tersebut. Untuk USD JPY kita tengok kekuatan memihak kepada JPY sebanyak negatif 1.09%. Sangat kuat JPY. Okey, jadi dekat sini kalau tuan-tuan lihat, okey, dia mula-mula penurunan dia, okey, kita nampak momentum penurunan, lepas tu dia slow. Dia slow, nampak macam nak naik. Tapi dia turun, dia turun, dan insya-Allah kalau dia break level 100% tu, level yang sekarang ni 126.47 tu lebih kurang lah, maka dia akan turun ke level 125 pulang kosong sebab ni di daily dan juga kalau dia juga masih boleh turun kalau betul-betul strong, dia boleh turun sampai level 120.00. Tapi tengoklah, paling kuat pun insya-Allah saya rasa paling terdekat dia boleh turun 125.00. Lain kita kena tengok in case USD menguat, insya-Allah dia akan patah balik lah. Okey. Untuk minyak kita ada negatif 0.14%, iaitu dalam keadaan consolidate lah. Kalau minyak dia negatif 0.14%, maksudnya tak kuat USD untuk minyak memang dalam keadaan consolidate. Orang kata apa, dua-dua melemah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, peningkatan mungkin lepas consolidate punya keadaan, kalau dia boleh break kalau dia boleh break bearish candle tu kan dominan kan, insya-Allah dia akan turun sekejap lah, tapi tak boleh jauh sangat lah pun. Dia turun mungkin ke level 100%, 100 pulang 00, lepas tu kemudian dia akan patah balik naik insya-Allah. Okey, ini apa ni? Iklan lah. Boleh buat iklan. Alamak. Okey. So, UCAT boleh buat iklan lagi. Allah Rabbi. Okey, tak apa. So, UCAT kita ada positif 0.18%. Bermaksud USD lebih kuat sedikit berbanding CAD. Jadi, penguatan USD berbanding CAD kita tengok dekat sini. Okey, keadaan dia di mana kalau tuan-tuan tengok, itu level yang dia bergerak tu adalah level high volume area. High volume area ni di mana kalau kita tengok, kalau USD kembali menguat, maka dia akan test balik ke level 1.3000. Okey, kalau USD semakin menguat. Kalau USD melemah, CAD akan turun untuk test level 1.2700 macam tu. Okey. So kita ada USD CHF kekuatan memihak pada CHF banding USD sebanyak negatif 0.62%. Kalau kita tengok dekat situ, momentum penurunan masih kuat untuk U-shave tuan-tuan. Ni pair yang cantik tuan-tuan.
Dan insya-Allah penurunan dia boleh sampai ke level 0.9450. Nampak? Area key level point tu, kalau tuan-tuan lihat area key level point dekat tengah candle kapit tu, insya-Allah dia boleh sampai ke level tu. Okey, AUD USD kita lihat negatif 0.43%, okey, iaitu penguatan memihak kepada USD berbanding AUD sebanyak negatif 0.43%. Jadi penurunan dia insya-Allah dia masih boleh turun untuk test 0.70000 macam tu. Level yang paling hampir dia boleh turun sebab sekarang ni kalau ikut kekuatan USD pun nak kata terlampau kuat pun tak. Okey, tetapi masih kuat. So macam saya bagi tahu tadilah, level 0.70000 tu insya-Allah dia boleh sampai. Untuk gold kita ada positif 0.81%, iaitu kita nampak gold kuat kembali menguat, tetapi kekuatan gold tidaklah terlalu kuat tuan-tuan. Kalau untuk gold positif 0.8 something tak kuat dia kalau positif 100% ke atas tu dia kuat lah. Macam keadaan ni ke barangkali untuk dia nak naik ke level 1900 tu ada dan boleh insya-Allah. Okey, so tuan-tuan kena tengok balik, kena hati-hati lah. InsyaAllah mungkin dia boleh naik untuk nak test area swap zone kat atas tu. Area swap zone tu, okey. So kita ada NZD USD, okey. Okey, so kekuatan mihak pada USD banding NZD sebanyak negatif 0.41%. Iaitu kekuatan ni pun kalau kita lihat agak kuat, tetapi kuat disebabkan apa tuan-tuan? Sebab ada rejection dekat area situ. Nampak body besar bukan main tu. Dia nak break body tu bukan benda senang. Bukan benda senang nak break body tu Tapi kalau dia tak boleh break, maka dia akan turun lah. Nampak gaya macam dia nak turun balik untuk test level 0.6250. Lebih kurang level tu. Okay. And then kita ada Euro GBP positif 1.11%. Okay. Kita ada kekuatan mihak pada Euro banding GBP. Okay. Alright. Air ni lah. Okay, so tengok candle tu insya-Allah kalau dia close dengan keadaan tu dia boleh naik lagi. So JJ tuan-tuan kita lihat penguatan pada JPY. So kalau dia close maka dia boleh turun lagi insya-Allah. Mungkin turun jauh lagi. Dan kita ada Bitcoin Bitcoin kita ada dalam keadaan consolidate tuan-tuan dekat sini. Alright CPF, saya pass kat CPF Okey, baik CPF. Terima kasih atas CPF punya analisa tadi. Dan insya-Allah saya akan sambung dengan bacaan indeks dolar. InsyaAllah kita akan dapat lihat secara kasar macam mana pergerakan US dollar mana-mana. Adakah dia indeks dolar ni akan jadi bearish ataupun bullish. Kita akan sambung bullish. Okay. So sebenarnya tuan-tuan dapat lihat indeks dolar kita mana-mana ni insya-Allah clear clear bahawa bearish pattern sedang berlaku. So kenapa kita kata bearish dia akan lebih jauh? Kita dapat kena lihat di H1. Kita first pada minggu lepas kita dah tengok ada pattern ini terbentuk. Pattern ni adalah pattern ascending triangle. So ascending triangle misalnya dia akan buat price dia akan ready untuk turun. Okey, dia akan ready untuk turun dan kita dapat lihat dia break trend line, tidak sempat nak recover langsung. Dan dia buat continuation sell di sini. Okey, dia buat continuation sell pattern dan dia sambung turun sampai ke sekarang. Dan bagi saya dia akan turun lebih jauh sampai at least ke 101.4. Area 101. Okey, indeks dolar bagi saya akan turun jadi USD. Saya nampak dia akan jadi lemah buat seketika waktu. Okay, untuk tengok dia lemah sampai mana, jom kita tengok di time frame lebih tinggi, weekly, daily dan sebagainya. Okay, dengan rejection engulfing pada minggu lepas, dijangka USD akan kembali melemah. Mungkin dia akan test ke tempat double bottom punya neckline di area 94.5. Ini pernah jadi kawasan support sebelum ni dan saya jangka di sini dia akan buat kenaikan semula. Kerana ini bagi saya dia tak susah untuk dia test balik kawasan support di 90 kerana first dia sudah break higher high dan apabila dia break higher high tuan-tuan boleh tarik Fibo dari atas ke bawah dan tuan-tuan kena tanda area 50%. Biasanya rejection tu akan berlaku di 50%. Dan 50% kita akan dapat lihat insya-Allah ada berlaku bullish punya movement di sini, terutamanya di kawasan short zone W ni. Betul ada tanda ada satu short zone area kat sini.
Tuan kat sini saya tandakan, sini kawasan pullback yang dia boleh jadi pullback patah balik 95.1 hingga 94.5. Sampai kat sini saja insya-Allah dia boleh patah balik. Untuk Fibo pula bacaan yang kita tengok kita tunggu adalah 50%. So 50% adalah antara area logik untuk dia sampai, dan seterusnya rejection ni saya jangka dia berlaku pada 38.2 di time frame weekly. Okay, 38.5 hingga 97 ni dia akan berlaku sedikit, dia akan pullback sampai sini dan rejection akan sambung untuk indeks dolar secara general. Di time frame daily memang continuation sell kita dapat lihat, dan support yang terdekat, resistance yang terdekat adalah di 101, tempat yang sama saya tandakan di time frame H1 tadi. H4 pula memang sudah break, kita tunggu saja insya-Allah sampai. Tuan-tuan yang nak scalping tu boleh fokus scalping sell untuk dolar, kerana memang bagi saya time frame lebih kecil daripada besar sampai kecil semua bearish. Okay, semua bearish untuk US dollar. Seterusnya saya akan sama lihat pair gold. Jadi gold ni dia terbalik dengan pair dengan indeks dolar. So kalau indeks dolar kuat, USD strong, maksudnya gold akan turun. Manakala kalau indeks dolar ni naik, gold akan turun. Dan penurunan ni kita dah nampak kita dah detect awal lagi. So kalau tuan-tuan follow kita punya live sebelum ni, dan juga kita ada TikTok, tuan-tuan boleh follow TikTok kita untuk dapatkan bit size update. Kita juga ada selalu sentuh update pasal gold. Dan untuk gold ni kita jangka dia sudah akan berlaku pullback di area sini, dan pullback ni dah complete. Dan apa yang berlaku pre-action adalah dia break kawasan swap zone. Previously kawasan support kat sini, kalau tuan-tuan perasan, pernah jadi kawasan support yang pertama, support yang kedua, dan ini jadi resistance, dia turun, dan kat sini dia sudah jadi kawasan support semula. InsyaAllah dia gold akan mula naik bagi saya di time frame daily, time frame H1. Jadi adakah daily atau sebagainya weekly dia akan naik, kita akan tengok sini. So untuk weekly bagi saya dia sudah sampai ke kawasan previous engulfing. Okay, kat sini ada kawasan support, kantong pasar, kat sini ada buy punya zone. So buy zone dia time frame kecil, dan insyaAllah dia naik. Dan untuk gold mungkin dia boleh naik sampai ke 1920 dulu. Kat sini kita tengok price action sama ada 50 close di time frame weekly, 50 close di atas 1920, ataupun dia buat rejection di sini. Kerana sekiranya dia mampu close di atas 1920, gold akan kembali jadi bullish. Dia akan buat high. Kerana sekarang ni memang inflation berlaku di mana-mana, dan dengan semua aset terutama gold orang akan beli. Dan apabila berlaku inflation, maksudnya ada adjustment harga. Adjustment harga tidak, biasanya gold ni dia akan value dia akan jadi lebih tinggi daripada sebelum ni. Jadi standby saja kepada tuan-tuan yang beli gold, insya-Allah gold akan boleh naik lebih jauh. Cuma kita kena tengok dari segi trading 1920 ni dia mampu tahan tak, kerana di sini pernah jadi support. Lepas jadi support, ini antara yang significant support jugalah yang kita dapat lihat. So area support ni biasanya dia akan reject, dia akan macam tak finish one ya. So dia akan sentuh, dia akan reject. So kita nak tengok rejection macam ni. Sekiranya rejection macam ni terjadi di time frame weekly, insya-Allah dia boleh naik lebih jauh. Seterusnya time frame daily, kita dapat lihat bentuk memang rejection candle, engulfing jarum pemanjang, dan insya-Allah pair ni gold ni akan naik lebih jauh. Dan kita dapat lihat support di time frame daily kawasan previous support yang masih belum test resistance. Kat sini punya resistance kejap tapi tak cukup strong. So di 1920 ni dia akan pullback kejap. Kita akan lihat sama ada dia turun balik ataupun dia akan break new high. Kat sini kita akan tengok macam mana prediction. Jadi dan prediction saya gold akan naik 1920. Dan frame H4 pun sudah valid dia kenaikan. Trendline memang valid di time frame H4 dan H1. So trendline sudah patah. Retest semula di kawasan resistance. Di kawasan previous engulfing ni, tuan-tuan tengok betul-betul dia test balik kat engulfing. Jadi ni teknik ni yang tuan-tuan kena tahu. Sekiranya trendline patah,
standby dekat engulfing yang terakhir. Sini biasanya dia akan retest at least dalam sepanjang candle ni. Kalau dia close di bawah ni, maksudnya uptrend ni tak valid. Okay, dia close bawah ni maksudnya stop loss tuan-tuan kat bawah ni lah. Tapi kalau dia naik, insyaAllah dia akan cuba buat higher high ataupun tuan-tuan boleh tanya area-area dia akan patah balik. Situlah kita akan letak TP kita. Dan di time frame lebih kecil, gold bagi saya dia akan naik lebih jauh. Standby saja ke area 1900 kerana kat sini pernah jadi kawasan resistance yang kuat. Okay, standby saja TP di situ. Stop kalau tuan-tuan ada money management yang kuat, tuan-tuan boleh instant buy kerana okay. So dengan saya rasa kat sini risk reward ratio dia okey lah kot. Stop loss kita di bawah swap zone tadi. Boleh dapat 2 ni sebuah 18. 2.18 ni sebuah 1 dengan ataupun dengan kiraan pip dia. 154 pip dan TP TP kita 368 pip sampai dengan kita stop loss 169 pip. InsyaAllah untuk gold dia akan terbang lebih jauh. Okay, pattern pun masih bullish dan di yang terdekat kita dapat lihat satu candle Marubozu break kawasan PBOS engulfing. Ini menunjukkan gold sudah ready to naik di time frame M30. Kita boleh instant buy sebenarnya. Macam saya tunjuk tadi. InsyaAllah kita akan lihat keputusan result analisa kita ni mungkin dalam minggu depan ke macam mana. Untuk pair gold. Kita frame kecil memang ini dapat macam nak turun tapi dia sudah berlaku rejection. Kalau tuan-tuan sini sebenarnya kena rapid. Dan tuan-tuan boleh instant buy sebenarnya dengan candle sekarang ni. InsyaAllah saya jangkakan gold akan naik lah. Cuma pastikan money management tuan-tuan cukup untuk menampung sekiranya berlaku sebarang penurunan. Mungkin dia akan retrace, ada juga peluang untuk dia retrace tapi secara overall trend masih bullish. So kalau support tuan-tuan boleh tahan 18.45, itu dah cukup lah untuk pair ni. Tuan-tuan standby di gold untuk buy lebih jauh. Okay. Supaya dah okey kan Supaya? Okey. Alhamdulillah. Alah, anak tak sihat dia muntah. Biasalah Supaya. Demam. Okey dah. Okey dah. Jadi saya akan pass ke C4F untuk analisa seterusnya boleh? Boleh. Terima kasih C4F. Okey, so saya akan untuk analisa, insyaAllah analisa berikutnya. Okey, saya akan share screen dulu tuan-tuan. Baik, kejap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, okey. Okey, kita akan tengok untuk tuan-tuan. Kita tengok pair mana yang menarik. Pair yang menarik Sekejap tuan-tuan, kita akan cari. Okey, kita akan buat GBP USD. Okey, GBP USD insya-Allah. Alright. So, itu kita ada bagi sell limit kat sini tiba tapi tak kena sell limit, dia turun-turun. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Bukan rezeki. Mana dia turun terus lah kan. Dia turun terus. Okey, tak apa. So, yang lepas biarkan berlalu secara yang baru. Alright. Ya, tuan-tuan semua. Okey. Baik. Okey, so kita buang yang lama dulu. Okey, kita mulakan yang baru. Terlepas lah tu, maknanya terlepas entry lah tu. Terlepas entry. Okey, tak apalah. Alright. So, untuk GBP USD GU lah. Okey, untuk GU DH4. Okey, tuan-tuan. DH4 kita lihat GBP USD DH4 kita lihat. Okey, mula-mula dia ada penurunan yang agak dahsyat. Candle dia besar sebenarnya. Besar dan sebenarnya kuat sebenarnya candle besar ni. Candle besar yang sangat kuat. Ni menunjukkan USD menguat lah sebab time tu lah. USD sangat kuat time tu. So dia turun. Jadi sekarang GBP kembali menguat. Okey. So GBP kembali menguat. Adakah keadaan ini respect trendline tuan-tuan? Adakah benda ni respect trendline? Okey. Macam mana kita nak tahu respect trendline tak respect trendline? Kita kena lukis Okey. So kita akan lukis.
Alright, so kita akan lukis menggunakan trend line. Okay. So, trend line kita ambil pada point ni lah. Kita tarik. Okey, ngam-ngam subscribe Cipu S. Memang dia respect trend line. Nampak? Dia respect trend line. Jadi, bila dia respect trend line, ke manakah? Okey, apa kata apa? Jauh manakah dia boleh sampai? So, kita adjust balik yang ni. Nampak? Kita tengok ni resistor ni. Sebelum ni tak ada siapa lagi yang boleh test. Okey? Resistor ni sebelum ni tak ada mana-mana lagi pair yang boleh test. Ini saya ubah dulu. Dia agak mengganggu. Alright. So, insyaAllah tuan-tuan, keadaan di sini, kekuatan kenaikan dia, kita lihat dekat sini tidaklah begitu strong. Tidaklah begitu strong. Kebaran kalian untuk dia nak break balik trend line ni, untuk test kawasan yang bawah ni adalah pada saya tinggi. Pada saya sangat tinggi. Okey. Keadaan dia mungkin boleh jadi dua keadaan. Yang pertamanya, saya draw sikit. Saya letak sini. Saya draw sikit. Okey. Pertamanya mungkin dia boleh naik. Oh, ni lemah sikit Tak apa. Kita cuba lagi sekali tuan-tuan. Kata bisa seorang pula. Dah terus dah. Okey, nampak? Okey, kemungkinan untuk dia nak naik ke sini tu adalah sangat tinggi ataupun dekat area sini. Dia ada dua keadaan. Dua level di mana yang dia boleh naik. Saya tarik benda ni lah. Sini dia boleh naik sini ataupun dia boleh naik sini. Itu saja. Okey. Kalau dia naik sini, bermaksud macam mana pun dia akan patah balik. Patah balik. Susah dia nak break yang sebelum ni. Dia sangat susah sebenarnya nak break. Okey, tetapi kebarangkali untuk nak break pun boleh. Bukan kata tak boleh, boleh Sebab atas ni pun ada lagi yang belum ditest. Okey. Belum lagi ditest. Contoh tuan-tuan kena faham satu lah. Selagi mana dia masih respect trend line ni, selagi itulah dia akan naik dalam keadaan macam ni lah. Naik turun dalam keadaan macam ni lah sampai dalam keadaan yang kita kata maintain macam ni. Tetapi once dia dah break, okey, sekiranya dia dah break, sekali dia dah break saya buang yang tu. Saya nak draw lagi. Okey, kejap cari. Okey. Sekali tuan-tuan kalau dia dah break benda ni, contoh kan, dia ni dia naik. Allahu Rabbi. Tak comel. Okey, contoh tuan-tuan macam inilah keadaan dia. Bila sini kan dia naik kat sini. Tiba-tiba dia turun, dia break trend line kita. Tak kira lah dia break trend line ke, dia break trend line. Lepas tu SOP kan, dia break trend line, lepas tu dia akan patah balik, betul tak? Contoh dia break trend line, dia akan patah balik ke trend line. Tak semestinya dia patah balik ke trend line Kadang-kadang dia akan patah balik ke level macam ni, ke level high volume area. Contoh level-level macam ni. Saya boleh draw yang ni. Pakai petak sekejap Saya draw pakai petak bagi nampak. Okey. Ke level macam ni. Mungkin keadaan dia naik, dia turun, dia break trend line mungkin sampai sini. Lepas tu dia akan patah balik. SOP dia macam tu lah. Dia akan patah balik. InsyaAllah dia tak semestinya patah balik ke trend line tau. Dia patah balik ke high volume area. Kemudian dia akan terus turun. Itulah. Kalau kata dia patah trend line lah. Kalau anda kata macam ni punya keadaan, dia punya keadaan kenaikan dia boleh lagi. Boleh naik lagi. Boleh naik ke level ini. Kalau tuan-tuan nak plot yang pasal lagi mudah. Ini dia ni. Bukan dia. Kalau tuan-tuan rasa nak lagi mudah kan, ambil line chart macam ni. Okay. Tuan-tuan tengok. Nampak tak? Keadaan dia macam ni lah. Dia akan naik ke level ini. Nampak level yang saya tandakan ni. Sebab yang ni resistance yang belum complete. Resistance ni nak complete, dia kena turun lagi sekali baru resistance ni complete. Maka dia akan naik ke sini lah, insyaAllah dia akan naik ke sini. Okey, berat mengatakan dia akan naik ke level itu. Ke level itu. Okey, tuan-tuan kena hati-hatilah. Kalau ni keadaan sekarang ni, insyaAllah dia akan naik lah. Dia akan naik dulu. Okey, so kalau sama ada, kalau dia boleh naik ke atas ni, insyaAllah dia akan naik. Tapi kalau dia break trend line, tuan-tuan kena hati-hatilah sebab dia akan patah balik. Dan di sini tuan-tuan boleh buat sell limit. Dia patah balik, insyaAllah dia akan terjun. Faham? Boleh ikut tu.
Mantap Okey, tu. satu lagi pair insya-Allah tadi GU kan. Saya buat USD JPY. Okey, USD JPY tuan-tuan. Tengok dia turun macam tu. Dahsyat betul ya. JPY ni memang memang pair yang tak dijangkau tu Sifat. Hmm. No? JPY ni kejap dia paling lemah, kejap dia paling kuat. Mar bahaya, marah bahaya. Sangat tak konsisten. Okey, so tuan-tuan, nampak dia break level ni maknanya dia break level 100% ni, dia terus terjah ke kawasan sini. Iaitu kawasan support yang kuat padanya pada saya tuan-tuan kalau kita buat Fibo lah. Kita tengok Fibo. Okey, Fibo macam ni kan. Okey, contoh tuan-tuan. Kena datang ni pula. Okey, tak apa, saya buat lagi, ambil lagi sekali. Fibo. Contohnya tuan-tuan. Okey. Alright, tarik sini. Tak betul ni, tak betul. Minta maaf tuan-tuan sekali lagi. Okey. Nampak Okey tuan-tuan. Keadaan dia, kalau tuan-tuan lihat dekat sini kan. Dia dah sampai tau level 161.8, nampak? Dia stop dekat situ, dia buat satu ekor lah. Kita tak kata dia stop lah kan. Level ni adalah level yang kuat tau sebenarnya. Level yang kuat. Nampak ni, level ini yang saya tandakan tu. Level 161.8 ni, maknanya dia dah sampai. Kalau dia boleh melepasi ke level ni, maka dia akan terus ke next level. Next level nampak keadaan JPY sekarang nampak agak strong tuan-tuan, agak strong. Barangkali untuk dia nak terjun tu ada. Dia nak terjun tu ada. Okey, saya bubuh kat sini. Kita tanda siap. Sini. Nampak. So dia break 100% tadi, 100% kan, 100% ni. Okey, dia break 100%, dia dah sampai ke 161. Okey, so 161 saya buang lah. Sebab ni nampak serabut. Okey, so insya-Allah tuan-tuan, kalau lah dia close dengan body macam ni, next candle dia tu candle sell, tuan-tuan boleh instant sell insya-Allah. Tapi memang tuan-tuan nampak gaya memang dia akan turun sampai ke level ni tuan-tuan. Tuan-tuan standby lah, dia akan turun sampai ke level ni insya-Allah. Insya-Allah, sekejap saya buat arrow. Kalau kita baca kat situ nampak memang dia nak turun tu. Dan aku tunjuk kan. Memang nak turun jauh CPS. Ini ni area yang betul-betul dia sampai ni. InsyaAllah dia sampai. Kalau kita kecil kan tuan-tuan, orang kata kali pandang kita nampak macam boleh sampai tanpa area sini pula kan. Ini sampai. InsyaAllah tuan-tuan. So area yang kita sandarkan ni, InsyaAllah lah dia akan sampai ke area tu. InsyaAllah. Boleh sahabat? Boleh ya. Macam cantik sekali analisa yang diberi. Okey. Masih CPS. Terima kasih Sifat atas analisa. Sebentar tadi. Malam ni saya memang betul-betul sangat berminat pair yang strong tu pair JPY. Kerana pair JPY ni memang kita dah aim lama yang bahawa dia akan turun Jadi saya akan tengok mapping saya untuk USD JPY. Jadi kalau tuan-tuan follow kita punya live, dan kita ada juga update di Telegram channel, mapping channel kami. Canadian JPY ni memang kita dah aim lama akan jatuh. Yang alasan pertama, kalau kita tengok di time frame H4 ni, level-level saya kata ni merupakan kawasan short zone ataupun kawasan resistance dan support lah. Dan untuk CAD JPY ni kita dapat lihat constantly price makin turun. Dia buat buat high dan dia buat lower high dan lower high. Ini menunjukkan price ready untuk turun. Dan dia ada satu lagi level untuk dia break, iaitu di 18.02 hingga 18.2. Dan sekali dia mampu turun, dia akan bagi saya dia akan turun lebih jauh. Kerana di sini pernah jadi kawasan support sebelum ini kan. Mungkin dia tak akan sampai ke sini. Okey, kalau tuan boleh standby, dia ada dua kemungkinan. Di sini ada Fibo, gunakan tool Fibo, tuan-tuan boleh tarik dari puncak kepada akar shadow yang paling bawah. Di sini ada 50%. So biasanya kalau dia ada bullish movement di 50% ni kita dah boleh detect awal. So kat sini mungkin di 50% ni dia akan buat double bottom kalau dia nak naik satu, ataupun dia buat hand and shoulder. So dia buat macam ni. Ini tanda dia nak patah balik kat 50%. Biasanya dekat 50% ni penentu lah sama ada trend ni akan berterusan atau dia akan kembali
strong, jadi bearish sampai ke kawasan bawah. So kalau tuan nak sell, target saya cadangkan lah, personally saya cadang tuan untuk target ke 50%, 96.0. Di situ kita akan dapat lihat price action yang seterusnya. Mungkin dia nak turun lebih jauh, ataupun mungkin dia nak sambung lebih, dia dapat kenaikan lebih jauh, lebih tinggi, kerana ini adalah satu breakout yang sangat strong. Dan untuk dia kembali bearish sampai ke level sebelum ni adalah sangat sukar lah bagi saya, kerana dengan pattern kenaikan yang begitu dahsyat ni. Okay, di time frame H4 memang dia akan jadi bearish lebih jauh. Dan di area 98.2 dan 98.0 sini merupakan satu key level lagi yang perlu dia break. Dengan kalau ikut momentum ni lagi 2 jam, kalau dia mampu close dengan sebatang candle sell, tuan-tuan dapat lihat kat sini, ni pernah dia akan break kawasan support, dan ini confirmation bahawa momentum sell sudah kembali. InsyaAllah dia akan break kawasan support ni lah. Tapi sekarang tuan-tuan dapat lihat pattern yang sama, ada pin bar macam ni. So pin bar macam ni menunjukkan price akan buat pullback semula. Mungkin dia akan test balik ke 100. Tapi berdasarkan sentimen semasa, JPY Jepun dah buka border dia untuk terima pelancong. Jadi kita boleh lihat kemungkinan untuk JPY kembali strong buat masa ni, pertengahan tahun 2022 ni. Dan lebih kecil juga mencadangkan bahawa JPY sudah kembali strong. Datang trend untuk membeli JPY. Kita tengok CAD memang antara paling lemah dah pada malam ni, dan terbukti dengan breakout ni. Untuk dia retrace balik ke 99.2 hingga 99.3 ni adalah sangat sukar bagi saya. Mungkin kita kena tunggu untuk re-entry di time frame H1, di M30 ataupun di H4. First pattern yang saya suka tunggu adalah continuation sell. Dan biasanya dia akan buat kenaikan macam tu, dan dia akan breakout kejap, dia akan sambung turun. Ini continuation sell yang pertama, bearish panel lah. Kalau dia tak mampu naik macam tu, dia akan buat bullish flag. So dia akan buat macam ni, dan sekiranya dia breakout ke bawah, dia akan jadi sell. Okay, bullish flag ni kena hati-hati. Mungkin dia buat break, dia main tu, dia break ke atas, dia akan naik balik test kat sini, kan kat sini baru dia boleh jadi sell, kerana kat sini ada satu kawasan short zone yang cantik. So trend adalah overall akan jadi sell, cuma kita kena berhati-hati. Mungkin pattern ni dia akan terbentuk dalam time frame yang terdekat, ataupun dia akan buat correction lebih lama lah. Cuma dari segi momentum, dalam momentum sell. Dan untuk dia buat consolidation yang jauh ni adalah agak sangat possible. Lagi jauh dia buat consolidation ni, lagi kuat momentum dia. Macam ni consolidate, tuan tengok momentum dia break 2 batang candle saja dah sampai ke kawasan support yang di time frame H4. Okay, lagi jauh dia consolidate. Ni berapa candle? Rasa banyak candle ni dia consolidate. Kat lebih dari 100 untuk M30 ni. 180 bar. 180 bar dia consolidate, lepas berlaku satu momentum sell, dan dia terus meletup lah, kata meletup band tu. Kalau tuan tengok pakai trade menggunakan Bollinger Band, dia meletup. Okay, band dia pecah sampai dengan 2 batang candle saja dah tapau pergerakan dekat 100 pip. Ini yang kita nak tunggulah kalau trader pre-action. Kita tak perlu tunggu tergesa-gesa nak entry. Kita hanya tunggu confirmation berlaku. Ini confirmation sell. Dan next step yang kita boleh buat adalah kita tunggu pattern yang terbentuk. Dan insyaAllah kita akan dapat lihat bearish sell. At least dia akan retrace balik kawasan ini sebelum dia akan sambung ke bawah. Okay, CAD JPY sudah settle. Jadi saya akan buat satu lagi pair minyak. Pair minyak ni apa yang terjadi, sama ada dia nak naik atau nak turun lah. Ramai peminat minyak yang saya tahu. So untuk minyak, saya tengok, saya buat top down analysis sekejap. Okay, cantik kot. Okay, di time frame weekly kita dapat lihat berlakunya bullish breakout di lepas 76.95. Lepas berlakunya sell out semasa COVID tu, price jadi kosong. Tak berharga minyak. Siapa yang beli buy kat bawah ni, Alhamdulillah, dia hold. Dan apa yang berlaku dalam frame weekly ni adalah, kalau kita tengok time frame daily lagi jelas kot. Ini adalah satu kata bullish flag.
Dan tuan-tuan tengok sini berlaku sell volatility sedikit disebabkan oleh peperangan antara Ukraine dan juga Rusia. Tapi volatility ni dia tidak lama. Dan sekarang ni bagi saya sudah habis. Dan tuan-tuan dapat lihat beberapa candle weekly sebelum ni. Yang pertama kat sini dia buat shadow panjang. Yang kedua ini 2 minggu lepas dia buat gravestone. Dan ketiga shadow panjang pada minggu lepas. Dan insyaAllah bagi saya minyak boleh naik lebih jauh. Yang pertama, alasan pertama, kita tahu bahawa yang dari segi teknikal, kita dapat lihat pembentukan bullish pennant. Yang kedua, untuk secara fundamentalnya, kita tahu bahawa Rusia dia sebenarnya dia tidak, track dia tak begitu kuat lah. Dan dia antara negara pengeluar minyak yang minyak banyak, masih dia hasilkan minyak dan orang tak beli, dan orang beli pada negara selain Rusia sebab tu demand untuk selain daripada Rusia ni dia tinggi. Seterusnya mungkin dengan berlakunya inflasi satu dunia, so harga komoditi ni dia akan reverse balik harga dia. Dan apabila berlaku reverse harga ni untuk interest rate yang lebih tinggi, untuk kadar inflasi yang tinggi, biasanya harga barang akan naik. Okay? Dengan harga komoditi naik, barang akan naik, dan currency orang akan dia akan hilang value lah kat situ. Kita akan dianggap macam tu. Jadi untuk fundamental ni kita dapat lihat sepanjang minggu-minggu yang terlepas ni, kita dapat faham lah kenapa ada potensi untuk minyak jadi bullish. Untuk dari test mungkin lebih pada 125 per tong. Sebagai trader mungkin sedap, tapi sebagai kalau minyak naik, minyak naik, kita pergi buy kan, makin buy. Tapi kalau kita sebagai pengguna sakit lah apabila kita nak bayar, kerajaan nak bayar kita punya subsidi, mungkin satu hari nanti dia akan tarik sebab tak ada duit nak bayar subsidi, macam mana? Jadi kita kena hati-hati lah dengan kenaikan minyak sebenarnya. Dan untuk di time frame daily, apa yang berlaku kat sini ada satu trend line breakout. So apabila lepas trend line breakout, disebabkan oleh volatility ni, dan pattern yang terbentuk di sini adalah bullish flag. So kalau tengok, tuan-tuan boleh buka Pinterest macam mana berlakunya bullish flag ni, dan lepas dia breakout, dia retest semula, sini kita buy. Dan next step yang logik adalah untuk dia retest balik kawasan resistance. Sebelum kita tengok sama ada kat sini ada news yang tidak memihak pada minyak, ataupun dia akan berlaku satu breakout untuk sell ke atas. Kat sini mungkin biasanya dia akan jadi satu news yang untuk mendorong trader untuk membeli ataupun menjual satu aset sampai kawasan resistance ni. So di time frame H4, kita dapat lihat sini ada berlaku satu engulfing candle di kawasan yang reject, menunjukkan dia sudah reject kawasan previous resistance yang saya tandakan ni di 106.89 hingga 107.81. So dia masuk kat sini, dia reject dan price jadi bullish. So next target kita adalah di kawasan resistance dekat 112.9 hingga 113.13. Kat sini adalah kawasan bullish di time frame H4 yang bagi saya sulit untuk dia naik. So kalau tuan-tuan membeli minyak, boleh hold lagi. Nak TP di area sini boleh. Kalau tuan-tuan rasa lebih ambitious, dengan keyakinan ni tuan-tuan, TP saja di kawasan resistance 122.10 hingga 122.26, dan boleh letak BE untuk jaga kita punya aset. Kalau berlakunya breakout sell, kita risk kena BE sebelum dia naik, sebelum kita rugi. So time frame H1, kita dapat lihat price dia trade di channel. So selepasnya retest channel ni, kita mengharapkan untuk minyak dia buat higher high untuk retest balik kawasan channel kat atas ni, baru kita akan buat satu sell untuk minyak test previous resistance sini kawasan 109 ni. So kita tunggu saja dia naik. Kat sini kita standby sama ada dia mampu buy ataupun dia akan buat breakout buy ataupun dia akan buat rejection sell. Kalau dia buat double top kat sini, naik lah, dia akan jadi sell. Itu yang kita kena standby channel ni. Sebenarnya kita tak perlu yakin, kita memang kena yakin dengan kita punya analisa, tapi kita tak perlu yakin bahawa dia akan sampai ke TP kita. Sekadar mungkin dia sampai ke untuk menetapkan dia punya price action untuk masa depan. Mungkin dia sampai dekat area-area yang penting tu untuk dia buat decision ataupun
mungkin ada manipulation dekat situ lah. Jadi saya akan pass ke Sifai untuk satu analisa terakhir mungkin. Boleh Sifat, boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Alright, saya. so terima kasih Sifat S. Saya akan share screen. Okey tuan-tuan, kita akan buat apa yang mana yang muncul kan, tuan-tuan tahu. Mungkin jijik ya. Ini dah kena stop loss tuan-tuan Bila entah. Baru lagi ni tuan-tuan. Bila pay kena stop loss kan. Okey tuan-tuan, tak ada rezeki hari ni, insyaAllah saya bagi fitnah cover balik insyaAllah. Okey. Alright. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia break trendline kita tuan-tuan Dia break trendline tu. Dia break trendline dan dia bounce. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, so dekat sini simple tuan-tuan. Kita pakai teknik yang biasa kita pakai, iaitu kita cari simple untuk H4, kita akan cari support dengan resistance yang valid. Okey. Okey. So, resistance yang valid mana yang paling hampir yang paling valid Ini 1 2. Okey, ini valid. Ini kita akan cari support yang valid, iaitu di sini dah ditest valid, dan di sini support yang valid. Okey. Dan lagi satu support yang valid kat mana kita tanda at least 2 support valid. Di sini 1 2. Okey. Tak apa nak valid, sini lagi valid. Okey, so kita ada beberapa kawasan yang pada saya lah insya-Allah area yang sangat kuat, sangat strong. Di sini juga ada lagi satu resistance yang sangat kuat. Okey, resistance yang sangat kuat saya tandakan. Okey, so di sini, di area sini. Okey, 1 2 1 sini. Baik, okey. Alright, so yang ni saya ubah color merah lah sebab kita buat resistance dia warna merah. Ini pun, support dia warna merah. Minta maaf tuan-tuan. Ini kita buat warna kuning lah, cantik sikit. Baik, okey, macam itulah keadaan dia. Okey, so kita dah tukar, kita dah tandakan mana support, mana resistance. Bila kita lihat dia sampai ke level ini adalah level support yang sangat kuat. Bila support yang sangat kuat, mau tak mau dia akan naik dulu. Mau tak mau dia akan naik dulu. Dia akan naik sikit tuan-tuan. Dia akan naik sikit untuk test yang ni sebelum dia turun. Okey, jadi keadaan ni dia akan berlaku macam ni. Kejap tuan-tuan, saya cari. Okey, jumpa dah. Keadaan dia akan berlaku macam ni. Dia naik sini, kemudian dia turun untuk test support yang belum lagi di dia kepala dia dah pening dah. Alright, belum lagi di test. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dia akan naik sebab apa? Support di sini sangat kuat dan sangat valid. Bila sangat kuat, maka mau tak mau dia akan melantun dulu. Dia akan melantun, at least melantun sikit lah kat sini lah, ataupun dia akan melantun kat atas. Tapi kita expect melantun sampai sini lah, sebab sini adalah area yang sangat-sangat padu dia punya high volume area lah, volatility dia sangat tinggi. So insya-Allah dia akan naik sampai sini dan dia akan turun. Kalau tuan-tuan nak sell, pada saya lah, kalau tuan-tuan ada money management yang banyak, boleh hold lah kan. Boleh hold, tapi tunggu pastikan dia break level ni yang saya tandakan ni dulu lah. Jangan dia tak break level tuan-tuan terus entry kan. Pastikan dia close dengan body, ini next candle body boleh lah. Kalau tuan-tuan yang nak selamat, tuan-tuan boleh tak sell limit kat sini. Boleh tak sell limit kat sini. InsyaAllah tuan-tuan, ini area yang dia akan naik. Dan tuan-tuan boleh, saya tulis sell limit. Macam mana saya nak tulis? Gatal bi. Boleh tak Sifai? Gatal bi buat tulis. Boleh Faham Abbas. Cari. Boleh. InsyaAllah. Mana dia? Okey, jumpa. Dapat juga. Dapat juga. Alhamdulillah. So, sell limit. Kita akan tulis sell limit kat sini. SELLLIMIT. Okay, sell limit. So, tuan-tuan, sell limit letak dekat sini. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah dia akan melantun dan insyaAllah dekat sini. Area sini lah maksud saya. Dia bukan semestinya betul-betul tepat kat sini kan. Dia area sini. Kalau saya nak draw kotak, macam ni lah. Area macam ni. Sekejap tuan-tuan. Cari lagi. Jumpa. Area sini. Area yang kuat ni. Area kat sini. Nampak area sini. Okey, tuan-tuan boleh letak sell limit dekat area sini. Okey, tempat saya letak pun tak apa. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan sampai dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Sebab support dia sangat-sangat kuat Sangat-sangat kuat. Okey.
dan belum lagi dites. Boleh ikut tahu tu Sifat Hana? Boleh supaya. Alright, so saya nak tutup dulu. Baik, okey. Cakap tu lah Sifat Hana rasanya kita no. Hmm. Jadi, Okey, so rasanya si Pak Evan dah tak ada apa-apa nak cakap kot no. ya. Jadi tuan mudah-mudahan apa share setup yang kami berikan pada hari ini sekadar perkongsian kiranya bersesuaian dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh ikutlah insya-Allah. Kalau rasa tak kena kan, tak kena Hmm. ni kan kami pun manusia biasa sebenarnya bukan maksum kan. Betul. Jadi tuan-tuan ambil yang terbaik lah. Kalau tuan-tuan rasa kena, ikut. Tak kena macam tak boleh ni. Ya kan, mungkin sekadar perkongsian, okey. So kita akhiri dengan yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan daripada kami berdua kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.